Buah cempedak di luar pagar. Selidik dahulu sebelum sebar. Apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu? Berita palsu ialah propaganda yang dilakukan melalui penyebaran yang salah ataupun tidak sahih. Contoh berita palsu yang pernah heboh dalam negara kita termasuklah vaksin COVID-19 yang mempunyai chip peranti. Chip peranti? Berita palsu ini dijadikan sesuatu kaedah untuk memfitnah seseorang ataupun sesuatu pihak dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram. Apakah punca-punca penyebaran berita palsu? Korang tahu tak apa puncanya penyebaran berita palsu? Punca berlakunya penyebaran berita palsu adalah kerana ia telah menjadi satu sumber hiburan dan platform untuk menjatuhkan individu dan pihak lain disebabkan adanya salah faham dan perasaan dengki. Sikap sukakan bahan terus seperti mengejek, menyindir parti politik atau pemimpin yang mereka tidak suka menyebabkan berita palsu menjadi popular. Selain itu, masyarakat yang semakin cetek ilmu dan tidak mengamalkan budaya membaca telah menyebabkan mereka menjadi kurang peka tentang bahayanya penyebaran berita palsu. Disebabkan itu, kurangnya ilmu dalam diri seseorang, penyebaran berita palsu menjadi semakin meningkat. Seterusnya, terdapat sesetengah pihak media menyebarkan sesuatu berita palsu di media sosial secara besar-besaran. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini hanya berfikir untuk mengawal keuntungan daripada berita hangat dan sensasi tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Jadi, apakah kesan negatif yang akan berlaku akibat penularan berita palsu? Impak negatif yang boleh berlaku apabila tersebarnya berita palsu adalah maruah seseorang akan tercalar. Akibatnya, mangsa akan lebih cenderung menghadapi masalah kemurungan dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dijangka seperti membunuh diri. Selain itu, hubungan silaturahim di antara keluarga dan rakan-rakan tidak kira sama maupun berlainan bangsa akan terjejas sehingga menyebabkan pergaduhan dan isu perkauman. Akhir sekali, penyebaran berita palsu akan menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat sehingga menyebabkan mereka yang pada awalnya hidup aman, damai dan makmur berubah menjadi huru-hara. Dan implikasinya, reputasi negara juga akan terjejas. Bahaya kan? Jadi, bagaimana cara kita untuk membendung isu ini daripada semakin menular? Sebagai individu yang bertanggungjawab, langkah untuk mengatasi penyebaran berita palsu adalah tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Selidik dahulu berita tersebut dari sumber yang sahih, terutamanya daripada pihak berautoriti. Seterusnya, pihak media perlu memainkan peranan yang penting dalam membanteras dan menghalang penerbitan berita palsu dan tidak hanya fokus untuk menjana keuntungan semata-mata. Kerajaan juga perlu komited menanangi isu ini dengan mengadakan kempen kesedaran kepada rakyat tentang bahayanya penyebaran berita palsu. Undang-undang juga perlu dikuatkuasakan seperti mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab kerana menyebarkan berita palsu. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam mengatasi penularan berita palsu dalam negara kita. Selidik sebelum sebar. Okey. Okey. Melakukan sesuatu yang tidak di kata Buah cempedak di luar pagar. Selidik. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama Sampai jangan simak.